tunggu orang masuk. Kita cerita sikit lah. Minta maaf lah kita. Kita tadi terputus 2 kali. Ni menggunakan handphone lain. Dia 10. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Jadi sebelum kita sambung perbahasan dan pengajian kita malam ni, kami di sini minta maaf banyak-banyak 2 kali, maknanya siaran tergendala, yakni siaran terputus-putus di atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah kita akan cuba sambung perbahasan kita. Kita masih lagi membincangkan perbahasan sekitar ayat mutasyabihat. Jadi hadirin sekalian, saya tak boleh pergi jauh, tak boleh nak bergerak lebih cepat di dalam perbahasan kerana banyak kemusykilan-kemusykilan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat. Yang terpaksa, walaupun kita dah cakap kita dah jelaskan, dia ada yang tak berapa terang, jelas bagi dia, saya akan terpaksa ulang balik. Saya jawab ni, kalau sekiranya dalam penilaian saya, soalan-soalan itu soalan yang berbentuk nak tahu. Nak tahu, dia tak faham, saya akan ulang balik walaupun beberapa kali. Tetapi andai kata soalan yang diketengahkan ini, soalan-soalan yang dinilai oleh saya nampak macam nak loya buruk, nak main akal, yang tu saya akan abaikan lah. Sebab dia bukan nak cari kebenaran, dia bukan nak cari ilmu. Dia nak buat loya buruk, yang tu saya akan abaikan. Tetapi sekiranya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ada soalan yang berbentuk memang nak tahu dan dia memang tak faham, mungkin dia tak pernah dengar perbahasan pengajian melalui Tauhid Salaf ini, saya akan ulang walaupun beberapa kali. Sebab ada di kalangan kita orang yang mengaji ni, macam orang yang dah terlibat dengan pengajian secara pengajian salaf. Mungkin dia dulu berfahaman, berpegangan secara khalaf. Tapi apabila dia membuat perbandingan, dia nampak salaf ini lebih tepat, lebih terang dan lebih mudah difahami. Jadi bagi dia, pengajian yang macam ni dia boleh terima dengan mudah. Ataupun orang dulu-dulu, orang yang ada individu-individu yang tertentu, dia tak pernah mengaji secara apa pun, dia tak pernah mengaji. Tiba-tiba dia mengaji secara salaf, dia lebih senang faham. Ada golongan yang ketiga, dia dah berpegang dengan khalaf terlalu lama. Maka bahawa tauhid khalaf ini mungkin agak sukar untuk dipahami. Dia kerana dipengaruhi oleh fahaman falsafah ataupun mantik, ilmu kalam. Jadi bila dia dengar perbahasan yang macam ni, mungkin agak sukar untuk dia fahami. Sebabnya di antara sebab-sebab yang berlaku keadaan ini berlaku kerana sebab kebanyakan kita daripada kalangan kita rakyat Malaysia ini, bila dia nak mengaji bukan terus kepada tauhid melalui Quran dan hadis. Dia melalui, maknanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nak kenal Allah Ta'ala melalui ilmu kalam yang diresafi dengan fahaman falsafah dan juga mantik. Jadi dia agak sukar untuk dia faham masalah ni. Jadi ada sebab, ada kesilapan-kesilapan bagi individu dan pihak tertentu. Sebab mereka selalu menakut-nakutkan masyarakat. Kita tak boleh belajar terus direct untuk memahami agama Islam, khususnya nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini terus melalui Quran dan hadis. Kita tidak layak memahami Quran dan hadis. Kita ni orang awam. Jadi takut belajar melalui Quran dan hadis ni, Quran dan hadis secara langsung, secara direct ini, takut jadi sesat. Jadi masyarakat pun tak beranilah nak mengaji ilmu berdasarkan kepada Quran dan hadis. Sebab itulah yang diwawarkan, itulah yang dicanang, itulah yang ditakut-takutkan kepada masyarakat. Jangan mengaji Quran dan hadis, jangan mengaji Quran dan hadis, takut jadi sesat.
Apabila omokkan itu diutarakan, diketengahkan, menyebabkan masyarakat tak berani nak mengaji ilmu yang berlandaskan, berpandukan kepada Quran dan hadis. Tiba-tiba saya mengenengahkan ilmu, khususnya di dalam masalah akidah ini, melalui Quran dan hadis. Jadi ada orang nampak jadi takut. Orang takut jadi sesat. Sebab ada orang menakut-nakutkan mereka, Quran dan hadis ni kalau kita belajar takut jadi sesat. Jadi dia jadi takut. Yang keduanya dia tak faham. Jadi apa yang kita bentangkan pada malam ni, dia susah hati. Belagalah, maknanya bertentanganlah dengan apa yang dia faham. Itu yang agak sukar untuk kita nak memberi penjelasan kepada golongan ini. Sebab kita faham ilmu, nak kenal Allah Ta'ala melalui ilmu kalam dulu. Yang penuh dengan pemikiran-pemikiran falsafah. Walaupun saya telah membaca banyak buku-buku yang berkaitan dengan akidah ini, hampir 100 buah buku. Tetapi saya berkeyakinan, andai kata kitab-kitab tauhid tidak ada di dalam dunia ini, ulama-ulama tidak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, bagaimana cara nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Saya yakin dan percaya, dengan hanya kita membaca Al-Quran, kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin. Apatah lagi kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ayat sifat ataupun berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Saya yakin orang mampu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam beberapa ayat. Yang pertamanya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Tuan-tuan dengar dulu. Ayat ni tuan-tuan hafal. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ni pun semua orang hafal. Semua orang mengaji, alhamdulillah, dia hafal ayat ni. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak sama dengannya sesuatu. Tidak seumpama dengannya sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak baginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala setara sesiapa pun dengan Allah. Walam yakul lahu, tidaklah baginya kufuwan, setara, ahadun, oleh seseorang. Maknanya Allah tak ada siapa-siapa pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Sama ada kita nak sebut manusia ke ataupun makhluk ke, sekali-kali tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia. Adakah kamu mengetahui baginya, maknanya persamaan yang sama dengan Allah Ta'ala? Ayat yang keempat, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu membandingkan Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai contoh. Jangan kamu bandingkan, kamu menyerupakan, kamu kiaskan Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai contoh dan juga bandingan. Bila kita faham Allah Ta'ala tu tak sama. Kalau kita betul direct terus mengaji akidah melalui Quran, dengan 4 ayat ini saja sudah cukup untuk kita dapat membezakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan sesuatu. Dengan sesuatu itu maknanya dengan alam ini, dengan makhluk, dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena jelas betul-betul. Allah Taala memang tak sama. Kalau itu yang diasuh di dalam pemikiran kita, yang dibasuh dan juga ditanam di dalam pemikiran kita, Allah Ta'ala tak sama. Tiba-tiba kita membaca ayat Al-Quran ataupun kita mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat seperti tangan. Kita tak pening. Kalau sebut tangan, tak sama. Kalau dalam Quran sebut mata, tak sama. Macam mana kita nak kata pening? Sebab dah kita tahu dengan beberapa ayat yang diketengahkan tadi, Allah Ta'ala memang tak sama. Bila dah kita pegang kuncinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sama, kita baca Quran, jumpa ayat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala istiwa atas arasy. Allah Ta'ala sebut mata, tangan, muka dan sebagainya. Tak sama. Kenapa kita nak pening? Sebab di dalam masalah akidah, sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak boleh tanya kaifa, bagaimana? Bagaimana, mengapa? Dia tak perlu tanya. Nak tanya, bila ditanya, maka ada ruang untuk akal pakai logik. Sebab akidah bukan logik. Bahkan agama Islam itu sendiri bukan logik. Dia adalah fakta dan hujah.
Asar daripada Sayyidina Ali yang selalu kita baca kan. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai. Kalau agama ini bersesuaian dengan logik, maka nescaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Maka agama Islam bukan logik. Keseluruhan agama Islam itu bukan logik, dia fakta, dia merupakan hujah, dia merupakan dalil. Apatah lagi sesuatu masalah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata, bila orang tanya, kalau begitu, kalau kita kata Allah Ta'ala berada di atas arsy, kalau begitu, maknanya dia kias. Kalau begitu, sama dengan makhluk. Maknanya makhluk bertempat. Makhluk mengambil ruang. Makhluk mengambil sudut. Dia buat andaian. Pertamanya, dia buat andaian macam tu. Dia buat andaian macam tu, dia kata kita menyamakan Allah dengan baharu. Maknanya kita ni, maknanya musyabbihah ataupun mujassimah. Sebab dia buat andaian macam tu, dia letakkan kesalahan dan tuduhan itu, dia letak atas kepala orang. Andaian tu dia yang buat. Hak tu kena jelas tuan-tuan. Mari ayat yang berkaitan yang kita sebut tadi, mata ke, tangan ke, kalau hadis kaki ke, jari dan sebagainya, kita dah kunci dah, tak sama. Dia cuba nak mengkiaskan Allah. Sama ada zat Allah ataupun sifat Allah dengan sesuatu yang baharu. Itu yang jadi masalah. Dia cuba nak fahamkan dalam pemikiran dia bahawa kalau begitu Allah Ta'ala tu baharulah. Kalau begitu ayat dia, bukan ayat kita. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, dalam bab qiyas subuh, mana boleh kita nak qiyaskan sesuatu benda yang ghaib dengan yang sesuatu yang berada di alam musyahadah. Kalau begitu, contohnya masalah turun. Kalau begitu Allah Ta'ala turun daripada langit, sudah tentu langit menjadi kosong, arasy menjadi kosong. Kata Allah Ta'ala berada di atas arasy. Masa itu siapa pula berada di atas arasy? Sebab itu ada pendakwah daripada Indonesia kan, Allah Ta'ala tidak di kanan, tidak di tepi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Dia ukur dengan otak dia. Berdasarkan kepada logik. Inilah nak kenal akidah melalui ilmu falsafah, melalui ilmu kalam. Saya dah bentang banyak kali bila Imam Qurtubi ketika dia membahaskan summastawa 'alal arsy, dia cerita bahawa pegangan golongan khalaf ini, bahawa Allah Ta'ala tak bertempat. Allah Ta'ala tak mengambil ruang. Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tak mengambil ruang. Mengambil tempat, mengambil ruang, itu adalah sifat baru. Di hujung ayat itu dia kata, وَهَذَا قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ. Ini adalah pendapat perkataan ahli kalam. Jelas Imam Qurtubi sebut. Dia tak kata inilah qala Allah, inilah qala Rasul. Dia tak sebut macam tu. Ataupun qala sahabah. Tak sebut. Dia kata inilah pendapat ahli kalam. Jelas kan? Jadi tuan-tuan, bila kita nak bincangkan tentang Allah Ta'ala, jangan dok main otak. Itu yang jadi kita berbalah, kita berkelahi. Sebab nak sesuai dengan otak. Jadi kadang-kadang orang tu otak dia penuh dengan air, otak dia penuh dengan angin. Maka macam mana tu? Otak dia penuh dengan benda-benda lain. Maknanya otak tak betul lah. Otak sewe. Dia nak fahamkan sesuatu itu dengan cara sewe dia. Memang tak boleh lah. Jadi kita nak memahamkan akidah ini hadirin sekalian berdasarkan kepada hujah dan dalil. Hujah dan dalil ini tidak lain dan tidak bukan adalah daripada Quran dan hadis Nabi. Yang tu saya kena ulang balik sebab banyak soalan yang orang kemukakan. Kalau macam tu macam mana? Kalau macam tu macam mana? Nanti kita akan ketengok, kita akan baca beberapa buah kitab. Bagaimana cara nak mengenali ayat-ayat sifat. Yang kedua, masalah tafwid, isbat dan takwil. Memang saya dah baca hari itu. Dalam kitab-kitab ada menyebut, dalam kitab-kitab khalaf ada menyebut golongan salaf. Dalam kitab-kitab khalaf ada menyebut golongan salaf dia tafwid. Saya dah baca hari itu. Kalau sebenarnya, kalau kita di sudut hakikatnya, kalau kita buat kajian secara terperinci,
Betul ke maknanya golongan salaf ini tafwid? Majoriti yang kita jumpa, yang saya jumpa, kebanyakannya memang isbat. Dia bukan tafwid. Cuma yang perkataan tafwid itu ada di dalam kitab kholaf yang mentafsirkan akidah salaf. Ada di dalam kitab kholaf yang mentafsirkan akidah salaf. Tetapi dalam akidah salaf sendiri, kita jumpa semuanya isbat. Bukan tafwid. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tafwid? Tafwid ni maknanya serah kepada Allah Ta'ala. Sama ada serah makna ataupun serah kafiat. Maknanya serah dua-dua lah. Sebab apa dikata golongan yang mendakwa salaf ini dia tafwid? Tafwid tu maknanya tak tahu. Tak tahu kepada makna sifat. Tangan, istawa, tak apa dia lagi, bersebut masalah muka, dan lah. Makna ayat-ayat mutasyabihat ni, maknanya serah sebab tak tahu. Tak boleh nak terjemahkan. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kalau begitu kita nampak, golongan kholaf lebih mengetahui keduduk, pertamanya dari sudut bahasa Arab. Sebab kholaf berani takwil istawa dengan makna istawla. Yadun dengan makna kuwah ataupun kudrah. Sebab dia kata sesuai dengan bahasa. Maknanya orang salaf ni tak pandai bahasa Arab lah. Kuranglah di sudut kefahamannya. Kholaf lebih faham. Sebab tu kholaf berani takwil. Sedangkan salaf tafwid. Tafwid ni maknanya tak tahu. Tak tahu nak apa, nak memaknakan sifat itu macam mana tak tahu. Oi, berat kalau kita faham macam tu. Seolah-olah sahabat ini dia tak tahu bagaimana makna ayat sifat. Dia serah je kepada Allah Ta'ala. Kholaf pula boleh lebih faham. Sedangkan di sudut bahasa Arab, mereka lebih mendalam bahasa Arab. Di sudut kefahaman tentang ayat-ayat sifat, mereka lebih faham sebab mereka belajar dengan Nabi. Tetapi kenapa tak tanya? Sebab dah faham tanya apa. Sebab tu Imam Malik kata dulu orang tak tanya. Zaman Imam Malik orang tanya, sebab tu Imam Malik menterjemahkan al-istiwa ma'lumun. Istiwa tahu. Yang menjadi kemuskilan masalah kafiat. Yang menjadi kemuskilan adalah masalah kafiat. Bukan masalah perkataan itu. Okey, itu yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua, bila disebut sebagai tangan ataupun mata ataupun wajah, cuba kita tengok. Ulama-ulama yang berpegang dengan akidah salaf ini tidak mengatakan bahawa tangan itu anggota tangan. Yang ni kena jelas betul-betul. Muka itu maknanya zat muka, bukan. Kalau kita tengok sebagaimana yang dibahaskan oleh Syah Waliullah di dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Aqulu la farqa baina as-sam'i wal basari wal qudrati wal dhahki wal kalami wal istiwa'i. Dia kata, aku kata di dalam membahaskan tajuk tafsirus sifati bima yaliku bi janabillah, mentafsirkan ayat-ayat sifat ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesuai dengan Allah Ta'ala. Lalu dia kata, aqulu wala farqa baina as-sam'i wal basari. Aku kata tidak ada beza di antara mendengar, melihat, kudrah, dhahki, maknanya kuasa, ketawa, kalam, wal istiwa. Tak ada beza. Semua yang kita sebutkan tadi diletakkan perbahasan sifat. Apa dia? Mendengar sifat mendengar. Basar sifat melihat. Kudrah maknanya sifat kuasa. Dhahki sifat ketawa, sifat. Tapi kita baca hari itu ketawa yang sesuai dengan dia lah, yang layak dengan Allah Ta'ala. Wal kalam yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Istiwa yang sesuai dengan Allah. Semua dia letak di dalam perbahasan sifat. Itu jelas. Dia letak di dalam perbahasan sifat. Fa innal mafhuma 'inda ahli lisani min kulli dhalika ghairu ma yaliku bi janabil qudusi. Dia kata sesungguhnya kefahaman di sisi ahli-ahli bahasa yang demikian itu yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang suci. Maknanya kalau di sudut bahasa, ketawa tu macam mana? Ketawa dengan menggunakan mulut. Kalam, berkata-kata dengan menggunakan mulut. Mendengar dengan menggunakan telinga. Melihat dengan menggunakan mata. Itu di sudut bahasa. Tetapi di sudut bahasa kita kata
tidak sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Wa hal fi dhahki istihalatun. Adakah ketawa mustahil bagi Allah? Tengok. Kita dah baca hadis. Apa hari, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Allah Ta'ala tu ketawa kan? Bila orang yang terakhir masuk dalam, yang dikeluarkan daripada neraka tu, bila Allah Ta'ala kata nak bagi nikmat syurga kepada dia, dia kata, adakah kamu mentertawakan aku, mempersendakan aku, wahai Allah? Sedangkan kamu Tuhan sekalian alam. Bila Allah Ta'ala ketawa, Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, Nabi juga turut ketawa. Jadi adakah Nabi SAW menyamakan diri dia, ketawa dia dengan Allah? Sebab Allah Ta'ala ketawa, Nabi di dalam menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, dia juga turut ketawa. Jadi maknanya tak sama, mukhalafah. Sebab itu dia kata di sini, wahal fil dhahki istihalatun. Adakah pada ketawa itu mustahil? Mustahil bagi Allah Ta'ala? Salahkah kita kata Allah Ta'ala itu ketawa, sedangkan memang ada dalam hadis Nabi? Nampak? Illa min jihati annahu yastada'il fama. Maknanya di sini, kecuali dia kata ketawa itu, dia kata melainkan ketawa itu daripada sudut ketawa biasa memerlukan mulut. Wa kadzalikal kalam. Yang demikian juga adalah kalam. Maknanya kalau bercakap perlukan mulut. Adakah Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala bercakap perlukan mulut? Maka mustahil bagi Allah Ta'ala bercakap dengan menggunakan mulut. Jadi ketawa macam mana? Setakat tu je kita berhenti. Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala bercakap, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala bercakap. Setakat tu cukup. Kita tak bahas ada ketawa macam mana. Itulah yang dimaknakan, maknanya tafik kafiat. Isbat dia punya makna kalam, isbat dia punya makna dhahki, tetapi kafiat serah kepada Allah. Tak jelas lagi ke? Kenapa nak ada loya buruk dalam pemikiran kita? Kalau macam tu, macam baharu, dia yang mencipta masalah. Dia yang mengkiaskan Allah dengan baharu. Dia kata, puak-puak ni duk menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Wahal fil batshi wan nuzuli istihalatun. Adakah dengan Allah Ta'ala sebut tampar? Allah Ta'ala sebut tampar kan? Lepas tu dia turun. Adakah turun Allah dan Allah Ta'ala tampar dan turun mustahil? Illa min jihati annahuma yastad'iyanil yada war rijla. Yada war rijla. Melainkan dia kata di sini, kalau yang baharu, dia tampar, dia turun, tampar menggunakan tangan, turun menggunakan kaki. Itu makhluk. Sebab tu tak boleh kias dengan. Kalau begitu, jadi macam makhluk lah. Nampak? Kalau Allah Ta'ala turun, macam makhluk lah, berpindah. Dia yang mencipta dia punya rekaan, alasan, masalah, dia letak atas kepala orang. Mujassimah. Dia reka benda tu. Dia yang cari alasan itu. Orang tak fikir macam tu. Lepas tu dia kata, pok-pok ni mujassimah. Ataupun musyabbihah. Wa kadzalika as-sam'u wal basaru yastad'iyani al-udhuna wal 'aina. Begitu juga mendengar dan juga melihat. Kalau mendengar memerlukan akan telinga, melihat memerlukan akan mata. Jadi adakah Allah Ta'ala mendengar dengan telinga? Adakah Allah Ta'ala melihat dengan mata? La, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Sebab tu kita kata, kalau pegang ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. 1. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wala tadribu lillahil amsal. Selesai masalah. Tak sama. Allah Ta'ala kata, dia tak sama. Dia tak sama sekali-kali dengan baharu. Kenapa nak datangkan suatu pemikiran, hayalan, kiasan, andaian, Allah Ta'ala sama? Tak. Dia kata awal-awal dia tak sama. Senang tak kalau kita mengaji akidah melalui Quran dan hadis? Tak sama. Kenapa nak... Kalau kita kata, kalau gitu, macam makhluk. Kias tu tak betul. Kias tu tak betul. Awal lagi dah tak betul. Awal lagi dah salah. Sebab tu nak kena faham Quran, faham akidah melalui Quran hadis ni. Sebab tu pula apa tadi?
Syekh Waliullah sebut pula wastatala haula'il khaiduna ala ma'syari ahli hadisi wa sammuhum mujassimatan wa musyabbihatan. Mereka membuat serangan kepada golongan ahli hadis. Golongan salafi lah yang berpegang dengan akidah ahli hadis. Bila kata Allah Ta'ala itu maknanya ada tangan, ketawa. Dia kata kan, tangan tak sama lah kita kata. Masalah tangan ketawa, mereka ini menuduh ahli hadis ini mujassimah dan musyabbihah. Benda ni dah lama dah. Ulama-ulama dulu pun dah tahu. Tuduhan itu dilontarkan oleh pihak yang mengikut hawa nafsu. Tahu bila punya kitab lah. Ratus tahun dah. Inilah yang terpaksa dilalui, dihadapi oleh golongan salaf dan juga golongan ahlul hadis. Bila mereka mengisbatkan sifat-sifat Allah dan mereka menafikan sifat Allah Ta'ala itu sama dengan baharu. Lalu diletakkan ini mujassimah, ini adalah musyabbihah. Benda ni dah lama. Bukan kata sehari dua ni. Sebab otak dia tak boleh masuk akidah melalui Quran hadis ni. Dia tak boleh masuk. Dia belajar tu akidah melalui maknanya cara ilmu kalam, ilmu falsafah. Ilmu kalam, ilmu falsafah diserapkan di dalam ilmu akidah. Mesti guna logik. Jangan tak boleh guna fakta, dalil dan hujah. Ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat mesti takwil. Kalau takwil itu maknanya mujassimah. Mesti palingkan daripada makna zahir. Sampai macam tu, macam mana kita nak terangkan? Dah akidah dia dipegang lagu tu. Kalau dipegang cara perbahasan ilmu kalam tu tak apa, peganglah. Maknanya kita dah sebut tu ada 3 pendapat. Tafwid, isbat, maknanya takwil, kita tak ada masalah yang tu, kita boleh terima. Kita meraihkan mana-mana golongan, sama ada Maturidi ke Asy'ariyah ke Salafi, kita raihkan benda tu. Cuma jangan menuduh, mengeluarkan orang lain daripada ahli sunnah wal jamaah dan menghukumkan orang lain mujassimah dan musyabbihah. Okey. Kita tengok kitab Perisai bagi sekalian mukallaf, Abdul Qadir Al-Mandili. Ni tuan-tuan. Ni kitab Melayu. Tuan-tuan boleh beli kitab ni. Perisai bagi sekalian mukallaf. Tengok dia bahas. Dia bahas tentang masalah sifat. Masalah tangan, masalah istawa tadi, bab sifat. Bukan cerita bab anggota. Tauhid asma' wa sifat. Kita dah baca hari tu. Mengenengahkan tauhid 3 tu. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ni bukan bermula daripada Ibnu Taimiyah yang disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tak. Daripada maknanya daripada Imam Tahawi lagi. Syarah kepada Tahawiyah ni Imam Abi Is membahaskan tentang masalah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Macam mana meletakkan permulaan itu kepada Ibnu Taimiyah. Dan disambung oleh Muhammad Abdul Wahab. Hak duk ada di Malaysia ni, salafi-salafi tu Wahabi lah tu. Kerana membahagikan tauhid terbahagi kepada 3. Dia tak faham, dia tak baca. Dalam kitab apa? Dalam kitab tu yang kita sebut hari tu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz Said Ibrahim kan? Apa ni bekas mufti Sabah tu. Dalam kitab pun membahagikan tauhid terbahagi kepada 3. Okey, dia kata tauhidul asma'i was sifat. Dan adapun tauhid asma' wa sifat, maka iaitu percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang di dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih. Maknanya segala sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran dan juga hadis-hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat. Daripada segala nama dan sifat Allah Ta'ala, dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia akan atas hakikat. Dengan ketiadaan menyerupakan dan memalingkan daripada makna zahir. Paling. Paling pada makna zahir, maknanya jangan pegang zahir lah. Jangan. Bukan begitu. Bahkan diserahkan hakikatnya kepada Allah. Tengok Abdul Qadir Mandili pun sebut. Serah hakikat kepada Allah. Isbat punya. Sifat itu kita isbatkan. Kita terima. Kerana seperti tiada mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mensifatkan Allah Ta'ala dengan barang yang mensifat ia akan dia. Ia dengan dia. Akan dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan kepada diri dia macam tu lah.
dan dengan barang yang mensifatkan dengannya oleh Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah sebut tentang Allah Ta'ala, begitulah yang kita pegang. Serta diiktikadkan bersalahan dengan segala sifat makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni bersalahan tak sama dengan sifat makhluk. Seperti kata-kata sifat tangan tadi, sifat muka tadi. Dia bukan kata anggota, nanti kita bahas satu-satu. Bukan anggota, tapi dia kata sifat. Maka kita iktikadkan bahawa Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala mendengar tiada seperti mendengar kita, dan melihat tiada seperti melihat kita, dan berkata ia tiada seperti berkata-kata kita, dan marah ia tiada seperti marah makhluk, dan turun ia tiada menyerupai akan turun baharu, bahkan seperti marah dan turun yang layak keduanya dengan kebesarannya, dan baginya tangan tiadalah seperti tangan hamba. Maka Abdul Qadir Mandili pun dia sebut sifat tangan, bukan anggota tangan, sifat tangan. Kita kena sabit. Sabit Allah Ta'ala tu maknanya tangan, tetapi tangan itu adalah merupakan sifat, bukan anggota tangan. Dan baginya muka sebagaimana muka yang patut padan dengan dia, dan bersifat ia dengan istiwa, tetapi tiadalah seperti istiwa yang baru. Kalau kita tengok Al-I'tiqad oleh Imam Baihaqi. Al-I'tiqad Imam Baihaqi. Setelah Imam Baihaqi mengemukakan dalil-dalil pada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah istiwa, masalah yad, masalah wajhun, ain dan sebagainya, lalu dia kata wafil jumlati, secara umumnya ataupun kesimpulannya, yajibu an yu'lama anna al-istiwa Allahi subhanahu wa ta'ala, wajib sesungguhnya diketahui bahawasanya istiwa Allah Ta'ala laisa ka bi istiwa i'tidalin an i'wajin an i'wijajin. Dia kata tidaklah istiwa Allah Ta'ala itu lurus daripada bengkok, wala istiqra'in fi makanin, tidaklah istiwa itu menetap di sesuatu tempat, wala mumasatin li syai'in min khalqihi, dan tidak menyentuhlah Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa itu menyentuh sesuatu daripada makhluknya. Contohnya kita kata berada di atas arasy, maknanya Allah Ta'ala bersentuhan dengan arasy, tak? Bukan begitu fahamnya. Imam Baihaqi kata walakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbara bila kaifin wa bila ainin bainin min jami'i khalqihi. Tapi istiwa Allah Ta'ala itu sebagaimana yang dia beritahu, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, maka Tuhan yang Maha Rahman itu, pemurah itu, beristiwa di atas arah. Sekadar tu je kita pegang. Bukan maknanya bersentuh. Bukan. Bersentuh dengan arah, bukan. Wa anna ityanahu laysa bi ityani min makan ila makan. Maknanya bila kata Allah Ta'ala datang, bukan maksudnya datang daripada satu tempat kepada satu tempat. Wa anna maji'ahu laysa bi harakatin, sesungguhnya datang Allah Ta'ala bukan dengan harakat, bukan dengan pergerakan. Kalau macam tu nak faham macam mana? Serah kepada Allah. Kalau macam tu nak faham macam mana? Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala nuzul, serah kepada dia lah. Sebab kita tak tahu. Susah apa Sebab dia kata tadi, 4 perkara tadi walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', hal ta'lamu lahu samiyya, wala tadribu lillahil amsa. Peganglah. Susah apa nak faham lah. Dia cuba nak perah otak dia macam mana nak masuk akal tu. Ayat mutasyabihat ni nak masuk akal macam mana? Nak bagi logik tak mana tu? Nak logik macam mana? Memang tak logik. Nak logik tak macam mana? Memang tak logik. Sebab masalah keimanan, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, dia suruh pegang, yakin, serah kepada Allah. Wa anna nuzulahu laysa binaqlatin. Bukanlah turun Allah Ta'ala itu dengan perpindahan. Kita tak tahu. Lagu tu macam Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam. Oi, maknanya dari buruk. Kita kalau kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube kan. Kalau gitu lah arasy jadi kosong. Kalau begitu maknanya akal lah kan. Akal dia. Sedangkan kita terima saja. Bukan maknanya berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Nuzul Allah Ta'ala ke, maji Allah Ta'ala ke, daripada satu tempat dengan satu tempat, ataupun dengan makna harakah. Lagu mana nak faham? Serahlah kita kata tadi, la ilaha illallah. Macam mana kejadian
matahari terbit, matahari tenggelam, dapat fikir. Benda-benda yang macam tu kita berserah, terima dan berserah kepada Allah Ta'ala yang mengetahui. Perkara gaib. Benda-benda yang gaib. Macam mana ni, dia terlalu main akil sampai dia tak boleh terima tu. Tu yang kata bahaya tu. Kalau sekadar dia nak faham untuk diri dia, tidak menyalahkan orang lain, boleh tahan lagi. Tetapi semua ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, semua dia tak boleh masuk dalam pemikiran dia. Semua dia nak gunakan. Sesuatu yang tidak logik, yang tidak boleh diterima oleh akal, semua dia tolak. Rosak tak rosak macam tu. Islam gunakan. Tapi kalau dia berceramah dah hentam golongan liberal lah, sekular lah, banyak gunakan, dia duk mengajar dia gunakan. Berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tuan-tuan, saya bukan marah ni. Saya semangat cerita benda ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Nak cerita akidah ni memang dia kena semangat. Nak bagi terang dan jelas. Macam mana tu dia boleh gunakan? Imam Baihaqi kata turunnya bukan sebab, maknanya berpindah. Wa anna nafsahu laysa bijismin. Diri Allah Ta'ala tu bukan berjisim. Wa anna wajhahu laysa bisuratin. Wajah Allah Ta'ala tu bukan muka. Wajah Allah Ta'ala tu kita sebut wajah bukan dengan makna muka sebagaimana muka makhluk. Wajah manusia ni ada mata, ada hidung. Nak tengok Boleh dibayangkan ada mulut. Tak boleh bayang lah. Kalau tak boleh bayang nak faham macam mana? Serah kepada Allah Ta'ala. Dia lebih mengetahui tentang diri dia. Wa anna yadahu laysat. Tengok. Wa anna yadahu laysat bijarihatin. Bukanlah tangan itu dengan maksud anggota. Wa anna ainahu laysat bihadaqatin. Bukanlah mata itu dengan makna ada mata hitam. Wajhun, kita kata wajah Allah Ta'ala bukan maknanya wajah sebagaimana wajah manusia. Tangan seperti mana tangan makhluk kan. Sebab tu dia kata wa anna yadahu laisa bijarihatin. Tidaklah tangannya Allah Ta'ala itu maknanya anggota tangan. Sebab tu dibahas dalam bab sifat. Sifat tangan, sifat muka, sifat mata. Sifat tu macam mana kita nak faham? Serah kepada Allah Ta'ala, kita tak tahu. Allah Ta'ala cerita sekadar tu, sebab tu Nabi tak tafsir. Mari kepada sahabat, sahabat tak tafsir. Sahabat tak hurai. Serah. Isbat dia punya makna tangan. Ada tangan. Ada mata. Ada muka. Ada orang faham, salah dulu, maknanya tafwid. Tak tahu makna tangan. Tak tahu yadun apa dia, ainun apa dia. Kalau tak tahu, mereka tu maknanya ahli lughah. Maknanya golongan generasi yang kemudian boleh takwil pula. Istawa dengan makna istawla, yadun dengan makna qudrah ataupun quwah. Maknanya dari sudut kekuatan bahasa, golongan khalaf pula lebih alim. Satu. Golongan khalaf pula lebih faham tentang ayat mutasyabihat. Tak kena tu kalau faham lagu tu. Sahabat lebih faham, tabi'in lebih faham pada kita. Kalau macam tu, nak faham macam mana? Innama hadhihi wa innama hadhihi awsafun ja'a biha at-tawqifu faqulna biha wa nafaina anha at-takyifa. Kalau lagu tu macam mana? Sifat-sifat yang datang ini dia kata at-tawqif, terhenti. Serah kepada Allah Ta'ala, terhenti atas pengetahuan Allah. Faqulna biha, kita kata je sifat tu ada. Wa nafaina anha at-takyifa, dan kita nafi daripadanya sifat itu akan takyif, akan bagaimana? Susah ke nak faham? Terima sifat tu sebagaimana dia datang. Dia datang daripada Quran dan hadis, kita terima, kita pegang, ada tangan, ada mata. Tapi kafiat kita serah kepada Allah. Kita dah terang banyak kali, bukan merupakan anggota. Kalau anggota mujassimah, anggota tangan, anggota muka, hak tu mujassimah. Bila kata-kata ada tangan, anggota tangan, mesti tangan duduk kepada jisim. Itu yang panggil mujassimah. Ataupun muka duduk daripada atas jisim, atas badan. Itu mujassimah. Kita tak kata macam tu. Bukalah kitab-kitab yang berpegang kepada akidah salaf. Tuan-tuan, kita akan semua ni tak terjemahkan anggota. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani, tengok ketika membahaskan tangan tu. Dia Ibn Hajar ni menakalkan pendapat Ibn Battal. Kita dah buka hari tu Ibn Battal, syarah Ibn Battal, syarah Bukhari juga. Qala Ibn Battal
fi hadhihi al-ayati fi hadhihi al-ayati itsbatul yadaini lillah. Pada ayat ini maknanya apa? Ayat tu yang di atas tu. Lima khalaq ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Dengan dua tangan. Apakah yang menghalang kamu wahai iblis? Untuk sembah Adam yang aku jadikan daripada dua tangan aku. Kita tengok ulama-ulama hadis bagaimana mereka tafsirkan masalah tangan itu. Bukan kata tak tafsir. Dia kata fi hadhihi al-ayati itsbatul yadaini lillah. Dalam ayat yang daripada ayat ini mensabitkan, maknanya isbat, bukan tafwid, isbat. Isbat maknanya dua tangan bagi Allah, wa huma sifatani min sifati dzatihi wa laysata bijarihataini khilafan lil musyabbihati min al musbitah. Dia kata kedua-dua tangan itu adalah merupakan sifat daripada sifat zat, sifat yang ada kepada zat. Bukan dia kata anggota tangan, tak boleh cuma anggota tangan. Kalau kita kata anggota tangan, itulah maknanya dipanggil apa dia? Mujassimah dan musyabbihah. Khilafan, dia kata khilaf berbeza bagi orang yang musyabbihah minal musbitah. Nampak? Musyabbihah dia sabit. Dia mensabitkan tangan. Cuma dia mengatakan anggota tangan. Tu tak betul dah. Bila kata anggota tangan, maknanya Allah Ta'ala sama, tangan Allah Ta'ala sama dengan tangan makhluk. Tak. Salah tak kata anggota. Dia kata sifat tangan. Macam mana? Wallahu alam. Serah kepada Allah. Sebab tu dia kata tauqif. Wali jahmiyati minal mu'attilah. Ada penggolongan Jahmiyah pula, dia tolak pula sifat tu. Dia tolak pula sifat kudrah itu. Sifatnya, bukan anggota. Wa yakfi fi raddi ala man za'ama annahuma bima'na al-qudrati. Dia kata padanglah dengan hujah yang dikemukakan tadi untuk menolak orang yang menganggap bahawa dua tangan itu dengan makna kudrah. Dengan makna kuasa. Ibn Hajar kata tak betul tu. Yad dengan makna kudrah tak boleh. Sebab apa? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'an. Allah Ta'ala menjadikan alam ini dengan satu kudrah. Tetapi kalau kita kata khalaqtu biyadaya, jadi dengan dua tangan dengan makna kudrah, maka maknanya sifat Allah Ta'ala itu dah ada dua. Kudrah itu dah ada dua. Padahalnya daripada satu kudrah itulah menjadi alam semuanya. Nampak? Ibn Hajar kata tak boleh terjemah dengan kudrah. Ya itu dengan makna kudrah tak boleh. Imam Baihaqi pun sebutlah dia ada beberapa buah kitab. Tadi Al-I'tiqad, ini asma' wa sifat. Imam Baihaqi pun sama. Di dalam membahaskan ayat-ayat sifat. Dia kata babu ma jaa fi isbatil yadaini sifataini. Bab mensabitkan, maknanya sabit, dia tak kata tafwid. Maknanya mengisbatkan sifat tangan. Sifatai ini dua sifat la min haitsul jarihah, bukan maknanya dikira sebagai jarihah, iaitu maknanya anggota li wurudil khabar as-sadiq bihi, kerana warid datanya khabar yang benar dengannya. Maka dalam khabar, yakni dalam hadis, tidak menceritakan maknanya yad itu dengan makna apa dia? Dengan makna anggota. Sebab itu di dalam syarah dalam Tirmizi dan juga syarahnya Tuhfatul Ahwazi, dia sebut kalau sekadar kita sebut tangan, hari itu dah kita baca, berulang-ulang kita baca. Tak apa, kita ulang lagi. Sebab saya ulang, maknanya kita ulang sekali lagi. Kalau sekadar kita sebut tangan, sebab tu dia tak boleh kata musyabbihah. Nampak? Qala Ishaq bin Ibrahim. Yang kita sebut yakni Ishaq bin Rahuwah. Rahuwah maknanya seorang tabi'i kan. Lepas tu dia kata apa di sini? Innama yakunu tashbihu idza qala yadun kayadin. Tashbih itu apabila disebut tangan seperti tangan. Au mislu yadin, ataupun seumpama tangan. Tu tashbih. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada tangan, tak apa. Bukan tashbih. Tapi tangan kita sebut tadi dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota tangan. Au sam'un ka sam'in. Telinga mendengar seperti mendengar. Tu tak boleh.
Mendengar tak seperti mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tak seperti mendengar makhluk. Au mislu sam'in, ataupun seumpama pendengaran. Fa idza qala sam'un ka sam'in. Apabila seseorang itu kata mendengar seperti mendengar, au mislu sam'in, ataupun seumpama mendengar, fa hadha tashbih. Ini baru tashbih. Kalau kata ada tangan saja, mendengar saja tidak tashbih. Ni kita ulang banyak kali dah. Sandar dulu tuan-tuan. Letih juga nak terang masalah ni. Rasa boleh faham insya-Allah. Kalau pegang Quran hadis dia boleh senang faham. Maknanya sifat Allah Ta'ala tu tak sama dengan baharu. Apa nak payah? Sebab tu saya kata tadi, kalau tak ada kitab-kitab tauhid dalam dunia ni pun, kita terus pegang Quran hadis, dah kenal Allah Ta'ala. Dulu mana ada kitab berlambak, kitab-kitab tauhid dalam dunia ni, mana ada? Kenapa? Adakah kita lebih kenal Allah Ta'ala nak dibandingkan dengan sahabat dan tabi'in? Sebab kita baca banyak. Saya sebut tadi, saya baca hampir 100 buah kitab yang berkaitan dengan akidah. Tetapi saya menganggap sahabat dan tabi'in lebih kenal. Walaupun mereka tak baca kitab-kitab tu. Sebab mereka belajar dengan Nabi. Bagaimana cara Nabi ajar akidah? Maknanya tabi'in belajar dengan sahabat. Berkaitan dengan ayat sifat ni, maknanya tak tafsir, serah kepada Allah Ta'ala. Isbat dia punya maknanya, tafid dia punya kafiat. Senang je. Sebab tu, maknanya kalau tak ada ayat-ayat kitab-kitab tauhid dalam dunia pun, orang boleh kenal Allah Ta'ala bila tengok Quran. Isunya sebab apa tak kenal? Sebab tak ajak orang kembali kepada akidah Quran. Tak kembali kepada akidah yang dikehendaki, sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar manusia nak kenal dia sendiri. Sebagaimana yang Nabi SAW ajar para sahabat bagaimana nak kenal Allah Ta'ala. Jadi tak kenal. Tak ikut Quran. Sebab tu lah Quran ni bahaya. Tak boleh. Tak boleh direct Quran hadis, nanti jadi sesat. Bila tak kembali kepada Quran hadis, ni lah jadi masalah. Jadi bila masyarakat, orang awam ditakut-takutkan dengan ilmu Quran ini, jangan pegang Quran hadis dengan bukan Quran hadis, ustaz-ustaz boleh kelentong lah. Ustaz-ustaz boleh goreng orang lah. Sebab jangan pegang Quran hadis. Jadi nak kena pegang siapa dia? Cakap dia lah. Jangan pegang Quran hadis, bahaya. Quran hadis ni tinggi. Itu layak bagi ulama' je. Jadi masyarakat kata, gitu ya, tak boleh pegang Quran hadis, takut jadi sesat. Jadi, benda apa yang nak kena pegang? Cakap ustaz lah. Sebab Quran hadis tak boleh pegang. Jadi senanglah ustaz nak kelentong. Itu menyebabkan masyarakat jadi rosak. Bila kita ketengahkan dalil Quran hadis untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan tolak. Tak betul ni, tak betul ni, tak betul ni. Dia sesuai dengan logik akal dia. Jadi wallahu alam para sahabat sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbahasan yang berikutnya pada sesi yang akan datang. Jadi sebagaimana biasalah, kalau tuan-tuan ada kemusykilan yang berkaitan dengan masalah ayat mutasyabihat ataupun bagaimana nak faham tentang akidah salaf ni, tuan-tuan boleh kemukakan soalan ataupun kemusykilan. InsyaAllah saya cuba akan jawab sekadar kemampuan saya. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.